with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Kamu ada satu kisah menarik yang kamu nak share dengan korang. Dan kisah ni dikongsi oleh salah seorang subscriber kamu. Dia nak kongsikan pengalaman seram yang berlaku masa dia menjalani PLKN. Sekarang ramai orang tak tahu PLKN ni apa since PLKN telah lama dipupuskan. Sebab since kamu punya batch kot, batch kamu pun dah tak wajib dah tak ada dah PLKN tu. Baru nak merasa, tapi bersyukur jugalah. Lama kot PLKN tu. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik cerita ni Christy, bukan nama sebenar, and Christy berasal daripada Sarawak. So, Christy nak kongsi kisah pengalaman semasa Christy berumur 18 tahun yang mengikuti PLKN Kumpulan 1 Siri 14 2017 yang bertempat di PLKN Bukit Saban Betong, Sarawak. So, sebenarnya kisah ni terjadi dekat kawan dia. So, dulu PLKN Siri diorang ni memang sukarelawan je sebenarnya. And siapa yang berminat, join lah, macam tu lah. So, Christy antara salah seorang yang berminat lah nak join PLKN ni sebab dia nak ambil pengalaman dan jumpa kawan baru. So, nak dipendekkan cerita, minggu pertama tu semua okey je kan. Tapi sampai malam tu, diorang semua wajib turun pergi ke Dewan, walaupun duduk tengok TV je ke, nak lepak kawan ke, semua kena turun juga. So dalam Dewan tu akan dibahagikan 8 meja untuk company Alpha, Bravo, Charlie dan juga Delta. So macam meja dalam kantin sekolah tu kan, meja yang panjang-panjang tu. Jadi 8 meja ni dibahagikan kepada 4 meja Wirawati. Wirawati tu untuk perempuan lah, dan 4 meja Wira. Wira tu lelaki. So pada malam tu, ada seorang lelaki ni, kawan diorang juga, tiba-tiba datang dekat meja diorang dan bertanya kepada kawan Christy yang bernama May, bukan nama sebenar. So dia guna bahasa Sarawak lah. Dia kata, May, malam tadi kamu ada pergi kat kawasan bilik lelaki ke? Lepas dia tanya soalan tu, diorang pun macam pelik lah sebab diorang kan perempuan, mana boleh masuk tempat lelaki, walaupun tempat lelaki tu tak jauh pun dari Dewan. So kawan dia May ni pun jawab lah, mana ada saya masuk sana? Kenapa? Lepas kawan dia tanya tu, si lelaki ni cakap yang malam tadi ada segelintir daripada diorang ni belum tidur dan diorang ternampak sesuatu. Diorang kalau kat PLKN ni mesti kena tutup lampu tau, dan tidur tepat pada pukul 10 malam. So masa diorang tak tidur tu, diorang ternampak kelibat yang menyerupai May, kawan dia tadi tu, dekat luar bilik diorang, bilik lelaki. Dia macam melintas tau, macam berkeliaran lah dekat situ. So diorang nampak daripada tingkap sebab lampu luar kan terbuka je, jadi nampak lah kalau ada orang melintas ataupun berjalan dekat situ. So lepas diorang dengar tu, budak-budak lelaki ni macam pelik tau. Nak cakap takut, tak tahulah kan, sebab bukan sampai situ je cerita dia. Kisah yang kawan lelaki nampak kelibat ni, nampak kelibat yang menyerupai kawan dia May tu dah habis itulah. Cuma kisah yang kedua ni terjadi masa dalam bilik dan juga tempat mandi perempuan. Petang tu, lepas diorang habis je aktiviti riadah, pukul 6 petang lah, diorang start makan malam. Lepas malam tu nak naik lah balik bilik, sebab kawasan bilik perempuan ni macam atas bukit tau. Lepas dah sampai bilik tu, Christy dengan May ni bersiap lah nak naik ke tempat mandi kan. Tempat diorang mandi ni mesti kena naik tangga lagi, tapi tak jauh sangat. Sampai je diorang berdua ni, ada seorang kawan ini Nurul, bukan nama sebenar. Dia tegur, dia kata, May, bukan ke kamu dah habis mandi tadi? Lepas tu May ni malas lah, tak adalah, baru je sampai nak mandi. Lepas tu Nurul cakap, ya ke? Sebab tadi saya nampak kamu baru je keluar dari tandas, baru habis mandi. Maksudnya diorang ni ada yang mandi dalam tandas, ada juga yang mandi kat tempat yang ada shower, yang
kat kolam macam kat asrama tu. So Christy dengan May, kawan dia ni, memang suka mandi dalam tandas yang ada jamban tu. Lepas je diorang dua tu dengar yang Nurul cakap macam tu, diorang dua terus diam dan kawan dia Nurul tu pun balik ke bilik. Tapi hari tu buat macam tak kisah je lah. Diorang macam malas lah nak fikir sangat. So yang ni adalah kisah kawan dia sebilik dengan May. Kita bagi nama Dina, bukan nama sebenar. Sebab sangat sas lah pasal kisah May ni. Sebab terlalu banyak orang nampak May ni punya penampakan tau, menyerupai May ni. So roommate May ni sendiri dia cerita, kalau pagi-pagi je diorang mesti akan bangun awal pukul 4:30 pagi macam tu lah. Sebab pukul 6 tu diorang dah wajib hadir ke perhimpunan pada setiap pagi. So kisah dia, Dina ni dia terbangun mungkin dalam jam 4 pagi macam tu. So dia bangun masih dalam keadaan mamai lah. Dia nampak May ni tengah duduk dekat atas katil dan pakai baju berkolor t-shirt PLKN. So dia tegur lah panggil nama May kan. Tapi May diam je. Dia tak beralih pandangan. Dia duduk je dekat atas katil tu. Jadi Dina ni dia macam malas nak layan kan. So dia pun sambunglah tidur. Pagi je diorang bangun nak naik mandi tu, Dina tegurlah dekat May. Dia cakap, May, kan kamu dah mandi tadi, kenapa kamu nak mandi lagi? Sebab dia nampak May tu siap dah bersedia lagi dengan baju t-shirt PLKN tu kan. Lepas tu May pun pelik lah dengar. Dia jawab lah, saya baru je bangun, belum lagi mandi. Lepas tu Dina ni diam je lah lepas dengar daripada May kan. Dan kisah ni semua dalam bilik May kena kacau. Tapi bukan kena kacau teruk lah, macam sikit-sikit je lah, macam masing-masing ada cerita. So Christy ni dekat dalam bilik lain dan May pun kat bilik lain. Tapi Christy suka lepak dalam bilik May. So kisahnya, May tanya Christy, pagi tadi saya bangun, tiba-tiba stokin saya sebelah kiri ni tertanggal tau. So Christy masih fikir positif lagi. So dia jawab lah, mungkin tertanggal sendiri. Lepas tu May tanya lagi, macam mana boleh tertanggal sendiri sedangkan stokin ni panjang dan ketat. Stokin PLKN memang panjang tau korang, sampai ke lutut. So macam mana pula stokin tu boleh jatuh sampai ke bawah katil? So lepas je Christy dengar, Christy terus diam. Dan kawan sebilik dengan May ni kena kacau dengan cara lain. Tahu tak cara lipatan selimut dalam asrama? Pagi tu kawan sebilik May ni pelik macam mana selimut yang dia guna tu tiba-tiba lipat kemas atas badan dia. Sedangkan malam sebelum tidur tu dia guna selimut tu macam biasa tau. Sebab kalau malam memang sejuk. Lepas tu dalam bilik May ni ada satu katil hujung tak digunakan. Jadi tak ada orang lah dekat situ. So kawan Christy seorang ni jenis yang penakut sangat. Bukan nak mengaibkan lah, tapi kawan dia ni kalau nak buang air kecil, dia memang sampai tak nak pergi tandas tau. Walaupun banyak daripada diorang yang nak temankan, tapi dia tak nak juga pergi. So kalau malam sebelum tidur tu selalu buang air kecil dalam baldi je. Baldi dia sendirilah, tapi kan kotor macam kalau buat macam tu kan. Sebab baldi tu untuk basuh baju apa semua. So kisahnya kalau dia buang air guna baldi, dia akan buang air kecil kat katil hujung yang tak ada orang tu. Tapi dia macam bukakan pintu almari yang dekat dengan katil lah, supaya dia orang tak tengok dia buang air kecil kat situ. So kisahnya, satu malam tu May ada termimpi tau, seorang perempuan berbaju putih, berambut panjang, seperti dalam keadaan marah. Puncanya sebab kotorkan tempat dia, iaitu kat katil hujung yang tempat kawan dia ni selalu buang air. Jadi May ceritalah benda ni dekat Christy, tapi diorang berdua tak bagi tahulah dengan kawan-kawan yang lain kan. Entahlah, sebab pelik juga kenapa May tiba-tiba termimpi benda tu. So ni last kisah tentang May. Waktu tu tengah hari, waktu diorang tengah rehat dalam bilik, May ada bawa satu botol yang jenis tahan panas tau. Tapi dia jarang guna botol tu. So dia simpan dalam almari je. Elok je botol tu dalam almari. Hari tu mungkin dia rasa macam nak buka botol tu, tengok dalam botol. Lepas dia tengok, dia terkejut. Dia terus bagi tahu Christy yang botol tu pecah. Jadi Christy pun tengoklah, memang pecah korang. And pelik juga macam mana boleh pecah sedangkan botol tu langsung tak jatuh ataupun diusik sebab almari masing-masing berkunci. So dekat situ sebenarnya dah timbulkan rasa takut dekat diorang. Sampailah malam menjelma, diorang berdua ni pergilah tempat public phone. Diorang nak guna duit, apa orang kata,
public phone yang kena guna duit sen tu kan. So May pun call lah mak dia, bagi tahu yang botol tu pecah, sambil dia menangis lah. So keesokan harinya dia diberi pelepasan untuk balik oleh jurulatih atas alasan untuk berubat, sebab dia rasa macam dia diganggu. So May cuti dalam 4 hari. Hari yang dia dah sampai PLKN tu, Christy tanyalah dekat May apa jadi masa dia berubat. So May ceritakan rupa-rupanya benda tu suka dekat May disebabkan itulah benda tu menyerupai May. Dan selepas berubat tu keadaan kembali normal. So itu kisah yang berlaku dekat May, kawan Christy. Kisah pengalaman Christy ni sendiri pun ada juga tapi tak banyak. So ada satu malam tu Christy terbangun. Christy ada bawa bantal sendirilah, macam bantal kecil kan. So dia guna bantal tu untuk tutup telinga ataupun tutup muka dia masa tidur. Tapi masa dia nak sambung, dia terjaga tu, lepas tu dia nak sambung tidur balik tu, dia tutup telinga dia guna bantal kecil tu. Tiba-tiba dia dapat rasakan macam ada orang nak cucuk telinga dia tahu, sebab dapat rasa macam something cucuk daripada bantal tu. Mula tu Christy macam nak biarkan je, tapi dia takut jugalah. Jadi Christy alihkan badan tu menghadap ke kanan. Lepas je dia alihkan badan dia, tiba-tiba dia terdengar bunyi baldi dekat hujung bilik tu. Baldi tu macam kena sepak. Rupa-rupanya kawan sebilik dia ni bangun, and mungkin lah kawan sebilik dia tu yang tersepak baldi, sebab time tu gelap kan, so tak nampak siapa. Masa tu macam dia rasa lega lah sebab dia nampak kawan dia bangun kan. And ada juga sekali tu dia terbangun, dia nampak satu kelibat tinggi besar warna hitam kat luar tingkap. And macam mana dia boleh tersedar benda tu, sebab ada anjing menyalak dekat dengan bilik dia orang tu. And mata anjing kan orang kata boleh nampak kan. Tapi masa tu dia macam dia sambung tidur balik lah, sebab time tu dah ngantuk sangat. So macam lantak lah benda tu nak berdiri kat situ kan, nak mencangkung ke apa. So Christy macam tak kisah sangat kena ganggu waktu tu. Dan ada lagi satu kisah yang kawan Christy cerita kat dia orang. Dia ada nampak ada satu kelibat melintas dekat depan katil dia tau. Dan pada malam tu Christy terbangun. Masa dia terbangun tu sebenarnya dia tak nak buka mata, tapi tak tahulah kenapa dia rasa macam teringin sangat nak buka mata. Lepas dia dah buka mata tu, tiba-tiba kelibat tu melintas. Baju putih, rambut panjang korang. Tapi kawan dia ni tak adalah dia nak menjerit ke apa, dia just laju-laju tutup mata kan. Dan benda tu macam nak tunjukkan diri dia yang dia pun ada juga dalam bilik tu. So biasalah tempat yang dah lama jarang ada orang kan. PLKN diorang ni pun dekat dengan kawasan kelapa sawit dan kawasan hutan yang berbukit. So tak pelik lah kalau kena gangguan yang bermacam-macam jenis kan. So sampai situ je lah ceritanya tentang pengalaman masa dia pergi PLKN. So thank you Christy sebab sudi kongsi pengalaman seram ni yang berlaku dekat PLKN. Seronok juga tahu sebab lepas ni kita mana dengar dah PLKN dah tak ada kan. So thank you yang nonton video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!